Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk bab 5, iaitu tajuk penyelidikan dan kajian produk. Sekarang ni kita nak kenal standard kandungan, apa yang kena ada dalam standard kandungan. Yang pertama, asas kajian dalam reka cipta produk. Apa yang ada dalam standard pembelajaran. Yang pertama, nak kena pasti bahan rujukan dan produk sedia ada sebagai bahan kajian produk dengan menggunakan kaedah kajian yang sesuai. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan fungsi serta reka bentuk, kaedah, prinsip dan teori bagi setiap bahan rujukan ataupun produk sedia ada yang dipilih. Dan yang ketiga, mempersembahkan hasil kajian dalam bentuk. Kita tengok soalan yang pertama dulu, mengenai pasti bahan rujukan atau produk sedia ada. Langkah-langkah kajian produk. Yang pertama, kita kena pasti bahan rujukan ataupun produk sedia ada sebagai bahan kajian produk dengan menggunakan kaedah kajian yang sesuai. Yang kedua, kita analisis kekuatan dan kelemahan fungsi dan reka bentuk, kaedah, prinsip, teori untuk setiap bahan rujukan ataupun produk sedia ada yang dipilih. Dan yang terakhir adalah mempersembahkan hasil analisis dalam bentuk jadual. Kita nak pergi yang pertama, mengenai pasti bahan rujukan dan produk sedia ada. Apa yang kita kena tahu dalam kaedah kajian ni ada dua. Yang pertama, kita boleh kenal pasti kaedah kajian melalui produk sedia ada. Jika ada produk yang sedia ada, kita boleh kajilah produk tu sama ada dia mempunyai fungsi yang sama. Maksudnya kita boleh kaji dari segi produk yang sedia ada yang ada sebelum ni. Contohnya, kalau katalah kita nak kaji tentang telefon. Kalau telefon dah ada sebelum ni, jadi kita kaji jenis-jenis telefon yang berlainan jenis lah, ataupun reka bentuk yang berlainan jenis. Yang kedua, bahan rujukan. Bahan rujukan kita rujuk pada, mungkin kajian sebelum ni tak ada produk sedia ada, kita terpaksa rujuk bahan rujukan. Contoh, kita rujuk pada tumbuhan ataupun haiwan ataupun lain-lain elemen reka bentuk produk yang mungkin boleh digunakan untuk reka cipta produk yang kita akan hasilkan. Kita nak pergi yang seterusnya, kajian produk sedia ada lah. Dalam kajian produk sedia ada, apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, kita cari gambar dan nama produk. Yang kedua, kita kena pasti sumber maklumat. Contoh, gambar tu diambil daripada internet, kita nyatakan laman web yang diambil. Kalau kita daripada buku, kita kena pasti nama buku ataupun judul buku tersebut. Yang ketiga, kita kenal cara dia berfungsi. Tengok pada gambar produk tadi ataupun tengok dia punya produk tadi, kita tengok macam mana dia berfungsi, kita nyatakan. Dan yang terakhir ialah menyatakan kekuatan dan kelemahan produk tersebut. Apa yang kekuatan bagi produk tersebut dan kelemahannya. Berikut adalah kajian bahan rujukan. Kajian bahan rujukan terbahagi pada dua. Yang pertama, kajian pada alam semula jadi. Mungkin kita tengok dari segi tumbuhan ataupun haiwan. Tapi yang kedua, kita tengok pada asas bentuk geometri. Contoh, kubus, prisma, silinder, kon dan spira. Kita pergi yang kedua. Lepas kita kenal pasti kaedah kajian, kita menganalisis produk sedia atau bahan rujukan. Apa yang kita kena analisis? Yang pertama, produk kajian tadi, sumber, nama ataupun gambar. Sekurang-kurangnya 2 produk kita kena kaji. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan dari segi fungsi, reka bentuk, kaedah, prinsip ataupun teori. Yang ketiga, kaedah kepenggunaan, menerangkan cara produk berfungsi. Dan yang terakhir, cadangan penambahbaikan. Penambahbaikan daripada fungsi faktor seperti fungsi bahan, saiz, warna, reka bentuk dan sebagainya. Kita tengok persembahan hasil analisis lah. Contoh, kita ada 2 produk. 2 produk ni dah ada. Lepas tu kita nak kajilah tentang produk tersebut. Contohnya kipas angin, kipas di atas meja lah. Kita tengok produk kajian. Yang pertama, nama dia lah. Kalau tengok apa dia, nama MOS, kipas angin portable mini USB. Yang satu lagi twin USB fan. Sumber yang diperolehi, pertama mungkin kita ambil daripada internet. Yang kedua, daripada katalog Seni Electrical. Apa kelebihan dan kekuatan
bagi gambar tersebut. Okey, yang pertama kita tengok dari segi fungsi lah. Yang pertama, gambar pertama MOS ni dia menghasilkan angin daripada bilah kipas yang boleh diubah arah. Bilah kipas tersebut, kedudukan bilah kipas dia boleh diubah arah. Okey, bentuk dia mudah diletakkan di atas meja. Kita tengok yang kedua, reka bentuk kedua, fungsi dia menghasilkan angin bilah kipas yang boleh diubah pelbagai arah 360 darjah tu. Jadi tadi mungkin atas bawah, yang ni mungkin boleh pusing 360 darjah dan angin lebih kuat kerana mempunyai dua kipas dan mempunyai pelaras angin. Maksudnya dia boleh laraslah angin, kekuatan angin yang diperlukan. Okay, rupa bentuknya mudah digunakan dan bentuk yang lebih stabil, mudah diletakkan di atas meja. Okey, kita sambung lagi apa yang kena ada kelemahan. Okey, kelemahan yang kipas pertama menghasilkan angin pada arah yang hadapan sahaja. Okey, rupa bentuknya bentuk tak stabil kerana tapak dia ringan dan mudah jatuh. Tapi untuk kipas satu lagi menghasilkan angin yang kurang kerana bentuk bilah kipas yang kecil. Okey, maksudnya walaupun dia dua kipas kepala dia, tapi dia angin dia kurang. Dan rupa bentuk dia mengambil ruang yang besar untuk diletakkan atas meja lah. Okey, kaedah penggunaan. Okey, kita kena carikanlah detail macam mana digunakan. Macam yang pertama di situ, kipas dihidupkan dengan menyambungkan wayar USB pada punca elektrik. Switch akan dibuka dan membolehkan motor berfungsi untuk menggerakkan bilah kipas dan arah dongakkan muka kipas diubah mengikut kedudukan yang sesuai. Okey, yang kedua sama dia cerita lah. Okey, kipas dihidupkan dengan menggunakan wayar USB dan switch dihidupkan. Pelaras kekuatan kipas dipusing untuk mendapatkan tahap kekuatan angin yang dikehendaki. Arah kipas dipusingkan pada arah yang dikehendaki. Okey, dan last sekali adalah cadangan penambahbaikan. Bentuk pemegang yang lebih stabil untuk pelaras kekuatan angin ditambah. Maksudnya kita tambahlah, kalau boleh cadangan dia nak tambah bentuk pemegang yang lebih stabil lah. Okey, kita boleh tambah pelaras angin sama. Okey, yang kedua tu, satu lagi gambar rajah tu, kita tambah katalah pemegang yang boleh dilipat dan boleh disimpan. Sebab dia dua kan, kipas angin dia besar lah, makan ruang. Jadi kita kata pemegang tadi boleh dilipat. Okey, kita tengok bahan kajian rujukan alam semula jadi. Ni contoh kalau kita daripada tumbuhan. Contoh bunga cengkeh lah. Bunga cengkeh, kita ambil rujukannya, bahan rujukannya ni tumbuhan. So kita lukis tumbuhan tadi, kita kena ubah sesuai pada 3 gambar rajah lah, paling kurang 3 perubahan bentuk daripada bunga cengkeh tadi. Okey, macam contoh kita nak bunga cengkeh tadi, kita nak ubah lah, mungkin kita nak buat vacuum ke ataupun mop lantai contohnya. Okey, gambar rajah tu berubah lah daripada yang pertama, daripada bunga cengkeh tadi, dan berubah sampai yang terakhir. Tapi perubahan ni kalau boleh tak mau terlalu mendadak lah. Perubahan dia tu macam masih lagi ada identiti bunga cengkeh tadi lah. Okey, yang terakhir mesti sebut elemen lah ataupun prinsip yang digunakan pada reka bentuk tersebut. Kita tengok contoh kajian rujukan alam semula jadi bagi haiwan. Okey, ni contoh rujukan haiwan. Contoh kita ambil kura-kura. Daripada kura-kura ni kita ambil di bahagian cengkerang sahaja. Cengkerang ni mungkin kita nak buat reka bentuk lah, reka bentuk vacuum ke apakah lah. Okay, jadi kita ubah pada 3 perubahan reka bentuk, dan setiap perubahan tu kena ada saling kaitan. Maksudnya gambar rajah tu macam tidak mengubah mendadak lah. Dia ada identiti cengkerang tu masih dikekalkan. Yang terakhir mesti ada elemen dan prinsip dinyatakan pada lukisan akhir. Okey, berikutnya adalah kajian rujukan dalam segi bentuk geometri. Okey, pertama sekali kita kena lukis bentuk geometri. Mungkin beberapa geometri, paling kurang kita lukis 5 lah geometri: kubus, silinder, kon, prisma, sfera, okey, trapezium ke apa nah. So kalau kita tengok sini, daripada 5 tadi kita senaraikan, kita lukis setiap gabungan geometri tadi, paling kurang 3 gabungan lah. Maksudnya contoh kita gabungkan gambar pertama, kita tengok kubus campur kon campur silinder. Okey, yang kedua kita kata kubus campur 2 silinder. Maksudnya tak semesti gabungan tu mesti bentuk yang berbeza. Kita boleh gabungkan
bentuk yang sama. Maksudnya silinder tu kita pakai 2, kita boleh gabungkan. Okey, yang ketiga kita kata prisma campur 2 kubus. Nah, okey, gambar-gambar ni adalah gambar yang untuk kita selesaikan masalah kita. Macam contoh kita nak buat vacuum ataupun alat pembersih lantai tadi, kita nak buat reka bentuk dia tu, kita gabungkan bentuk-bentuk geometri ni. Selepas kita gabungkan gambar yang kita hasilkan, kita kena ada perubahan. Sama juga macam tadi, untuk rujukan tumbuhan dan haiwan, kita ubah pada 3 reka bentuk yang last kali hampir mirip pada reka bentuk yang kita nak hasilkan lah. So perubahan ni mestilah ada perubahan yang tidak mendadak. Maksudnya kita ada saling sekuen ataupun ikutan daripada gambar rajah yang pertama. Maksudnya perubahan tu mungkin sedikit demi sedikit kita berubah. Dan last kali mesti ada kita labelkan prinsip dan elemen yang kita terapkan dalam lukisan tersebut. Okey, yang tu sekian saja untuk kita tajuk kita pada hari ini, iaitu penyelidikan dan kajian produk. Sekian, terima kasih.